Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zu akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market. So hari ni guys, hari ni tengok macam mana market crash dah pun jatuh di point yang Zu expectedkan macam pagi tadi. So macam cakap, Zu tak, orang kata Zu bukanlah boleh agak macam mana pergerakan, tapi Zu hanya boleh bagi apakah potensi pergerakan chart ataupun pergerakan price yang akan berlaku berdasarkan data yang dah kita ada. So mostly apa yang Zu expectedkan untuk pagi tadi ataupun semua minggu ni dah pun jadi untuk hari ni tu ada small bahagian. So ada banyak lagi kata another step ke depan dah pun berlaku. So malam ni kita akan tengok ke berapa step lagi, banyak ke manakah arah lagi pergerakan market. So akan bagikan beberapa potensi price akan berlaku, kemudian anda gunakan data itu untuk anda buat sebarang keputusan. So Zu tak boleh buat sebarang keputusan untuk anda. Zu hanya boleh bagi pendapat dan bagi juga apa potensi untuk berlaku berdasarkan data yang ada, dan kemudian anda boleh buatlah anda punya keputusan sendiri. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku, dan nanti Zu akan ceritakanlah apa yang sebenarnya dah berlaku yang Zu sedikit tahu kenapa price ni jatuh untuk malam tadi. So secara teknikal, yes, kita tahu dah kenapa jatuh, tapi secara fundamental kenapakah price itu jatuh. So nanti Zu akan terangkan. So let's go, kita pergi ke Coin Market Cap. Ini Coin Market, kita review dulu market secara keseluruhan di manakah berada market untuk malam ini. So total market kalau kita tengok sekarang berada di 2.02 trilion. So berlaku lagi pengurangan untuk hari ni. Dan tengok volume juga berkurang. Volume sedikit menambah kalau ikutkan pagi tadi 80% ke 80 ribu dolar. 80 bilion dolar. Now untuk malam ni 91 dolar. So kita tengok dalam percentage tu untuk yang ini kita tengok expected jatuh, yes, jatuh 5%. So untuk volume tu expected ada melakukan sedikit peningkatan, so ada sedikit lagi peningkatan. So tengok bila kita tengok ni whatever total market ni sama ada naik ataupun turun, dan tengok volume, adakah volume naik atau turun. So kita kalau tengok market cap turun dan volume meningkat, ini akan tengok ada pergerakan yang movement yang besar lah dalam market. Cuma kata taklah besar sangat, tapi expected ada sedikit efek lah. Itu kata secara normalnya itu kata kebarangkalian akan berlaku. Total market naik atau turun, kalau volume naik juga expected ada pergerakan yang drastik, tinggal total market drop atau expected tak ada berlaku sebarang pergerakan yang drastik. So tengok BTC dominance meningkat sikit 42.5 daripada 42.2 expected tu 18.76 untuk Ethereum. So tengok untuk ini, so sedikit meningkat lah, hanya 0.30%. So tengok, let's go tengok harga coin untuk malam ni. Di manakah harga coin untuk malam ni selepas berlaku crash untuk di siang hari tadi. So Bitcoin daripada 48 kita tengok jatuh almost kata 5,000k pula, 5,000 USD dolar. So expected now berada di 43.6. So ingat kita masih ada di support 42. So masih lagi hold. So expected untuk hari ni jatuhnya 8.33%. So macam cakap, bila Bitcoin jatuh, kita akan expected semua coin juga akan melakukan kejatuhan. So untuk Bitcoin, kejatuhan ini terus mencacatkan pergerakan untuk 24 hours, 7 day, kemudian juga 1 month punya performance punya pergerakan. So untuk Ethereum berada di 3.02. So nanti kita akan pergi juga Ethereum macam mana pergerakan di chart dia, apakah kata price dia kat manakah sekarang ni, kata keadaan Ethereum tu secara teknikalnya. So 24 hours kita dropping banyak 10% untuk Ethereum untuk hari ini. Kemudian Cardano back to $2 daripada $2.4. So expected jatuh juga 13%. So tak expected, kita tak boleh apa, walaupun kata setiap altcoin ni kata good performance, tapi sekiranya Bitcoin jatuh, memang cakap Bitcoin sebagai anchor, kalau Bitcoin jatuh dia akan drag sekali, semua juga akan melakukan kejatuhan. So tengok lagi BNB jatuh balik ke 364 ke 10%. So mostly kita tengok semua jatuh, dia kata almost berbelas-belas% lah. Tengok Ethereum SRP 15%, Solana 13% daripada 160 sudah 135, Polkadot 337, 15% tu 13% untuk Dogecoin. Tu mainly tengok semua melakukan kejatuhan. Tak ada satu pun coin yang melakukan green day untuk ni, walaupun dia pun 0.1. So expected semua sedang melakukan kejatuhan. Sebab apa? Bitcoin jatuh. So sebab cakap Bitcoin adalah aset yang penting dalam kripto. So kalau anda tak simpan, tak hold Bitcoin, macam mana price itu nak melakukan kenaikan? So cakap Bitcoin adalah tempat anda simpan profit, simpan saja. Bila anda hold kawasan tu, tak ada buyer yang jual Bitcoin,
expected Bitcoin akan stabil. Bila Bitcoin stabil, altcoin yang bawah ni akan melakukan kenaikan yang drastik. Itu tak ada kejatuhan yang kata drastik lah di dalam Bitcoin tu juga. Bila ada panic sell, anda jual Bitcoin tu, bila jual Bitcoin, expected Bitcoin jatuh, expected harga lain pun akan turut jatuh juga. Bitcoin ni adalah Bitcoin tempat kita simpan aset. Anda keluar duit bila anda nak perlukan saja. So Bitcoin ni kita simpan saja sebagai aset untuk kita elakkan kita punya duit daripada berlaku inflation. So itu yang semua berlaku. So lalu kita siasat apa yang dah berlaku untuk hari ni. First kali macam biasa kita akan pergi ke total market. So di total market macam cakap, so ada monitor iaitu yang ni, yang pattern yang lebih besar iaitu pattern descending wedge. So descending wedge iaitu pattern seperti untuk berada ke atas. Tapi pun yang ni masih lagi ada juga pattern kecil sama seperti macam di Bitcoin. Ada juga pattern kecil, cuma tu tak monitor je. Kalau contoh kat sini kita nampak sama di Bitcoin, iaitu kita nampak falling wedge, rising wedge ni. Alright, kita expected yang ni rising wedge, expected to break bawah. So price dah pun break bawah, expected dah pun sampai target. So sampai target, expected yang ini untuk total market. Kemudian total market next pattern yang lebih kecil kita expected boleh kita monitor. Kalau dah pun jadi ni, so yang ini maknanya price dah pun tu, kalau ikutkan kita dah pun buat yang ini. So adakah lagi bawah? So expected yang ni dia tak monitor juga. Sebab apa? Even kata dia nak monitor pun yang ini kita expected boleh juga ambil yang seperti ini untuk kita punya bear flag tu. Bear flag ni expected untuk jatuh mana? Kita expected juga dia jatuh di kawasan ni. Kalau tak percaya kita akan tarik pada kita punya price target, point of breaking, dah pun breaking. So nampak price tu betul-betul berada kawasan ni. Sebab itulah Zul tak berapa monitor yang kecil-kecil ni. Sebab apa? Zul tahu pergerakan tu still lagi dalam pergerakan yang lebih besar, iaitu pattern ini. Sekiranya pattern tu break bawah, barulah kita akan tengok maybe kita tengok another pattern yang akan berlaku. So di total market tu cakap kita ada psychology price di 1.8. Do expected crypto boleh lagi jatuh at least di 1.8 trillion. So seperti bila berlaku ni, kita tengok harga coin juga akan melakukan pergerakan. So inilah good position untuk dia bounce balik kawasan atas dan terus breakout dan terus naik ke atas. So cakap apa yang tu nampak kat data ni, 1.8 trillion adalah good position untuk anda tengok sekiranya total market drop sampai gini. Ini adalah good position untuk anda pergi ke Bitcoin, pergi ke Ethereum, pergi ke Dano, pergi ke mana-mana saja coin, kemudian tengok berapakah price coin itu dan good position. Sekiranya coin itu sedang berada di support, good position untuk buy. So untuk total market Zul expected sekiranya total market berada di jatuh di 1.8, kemanakah Zul expected untuk Bitcoin? So Zul akan pergi ke Bitcoin. Lalu kita pergi ke Bitcoin, apa yang dah berlaku. So di Bitcoin Zul expectedkan sekiranya total market berada di 1.8, Zul expected harga Bitcoin expected akan jatuh di kawasan 42. Another good support. Zul cakap bila sampai di kawasan 42 adalah good opportunity untuk anda buy, untuk orang kata sedikit buy, leverage buy sedikit, ataupun and then jatuh lagi buy di kawasan 38. So hanya tu beli data, dua seperti apa yang berlaku di dua hanya beli point. So setiap keputusan adalah di tangan anda. So hanya tu boleh bagi pendapat kenapa menjual cakap good position buy di kawasan 42. Disebabkan 42 adalah kata good support. Kita ada sebelum ni, kita ada antara buy price kita antara bermain bounce sama sebulan antara 42 dan 30. So inilah kata satu strong support, strong resistance, dan resistance dah pun di break. Now resistance itu bertukar jadi support. So sebenarnya price itu jatuh kawasan ni lah good position untuk anda masuk dalam market, bukan all in, buy sedikit untuk at least untuk long term. So inilah sebab apa juga inilah strategic price. Sebenarnya price itu berada di atas 342, itu betul price boleh lagi melakukan ke atas. So macam cakap, kita boleh take opportunity apa saja di good position di 42, di 38 dan juga di 28. Sekiranya price tu terus jatuh ke bawah, so kita ambil opportunity. First opportunity dah sampai, to grab opportunity. Sekiranya price tu naik, layan profit. Sekiranya price tu another lagi drop more bawah, another opportunity untuk kita buy more coin. Sebab apa, kalau kita buy 100 kat sini, contoh kita mungkin buy, kita mungkin dapat contoh mungkin kita dapat satu coin kat sini berharga 100. Kalau price jatuh bawah, kita akan dapat kita akan dapat 2 coin harga dengan 100. So buy more, harga yang sama kita buy, tapi kita more dapat asset. Tu cakap buy low, sell high. So kalau anda dalam investor dalam crypto, dalam market apapun, anda perlu beranikan diri untuk buy masa low, bukan buy masa high. So buy low pun kata anda perlukan, bukan buy sesuka hati, anda buy di kawasan support. So bagi Zul, apa yang Zul nampak 42, 38
kemudian 28 adalah good support untuk anda entry dalam market. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So expected sekiranya total market drop sampai 1.8, so expected untuk di Bitcoin at least price tu akan berada di kawasan 42. So apa yang dah berlaku di Bitcoin untuk hari ini? So Bitcoin dah pun dropping. So bercakap tu ada monitor satu pattern kecil ni untuk adalah rising wave tu expected to price tu point of breaking dari sini. Price target zone yang pertama ialah di kawasan ni. Kemudian dah pun sampai dan tu cakap kalau ikutkan buku punya price target, price akan sampai di bottom pattern. So bottom pattern ala sini dah pun sampai. So bila sampai apa yang kita buat, kita tak perlu semakkan kita mencat, kita delete saja yang dah tak patut. So ini tak patut, so ini pun dah tak patut. So apa yang now kita trigger, yang kita zul another pattern, now kita dah trigger another pattern, iaitu pattern bear flag. So bear flag ni expected kalau dia breakout, so ikutkan price dah pun breakout ni tu belum confirmation lagi, so mesti kita boleh ambil. So expected price boleh lagi jatuh sampai mana tu expected, kalau ikutkan data kita expected price tu boleh jatuh lagi point of breaking, so price tu boleh jatuh sampai di kawasan 38k. So bila jatuh 38c, apa yang tu expected probably akan tengok tadi kawasan 42. So maybe kita another push yang kata price more ke bawah, expected di total market tadi. Total market di 1.8, expected maybe kita akan ada drop sikit lagi, maybe bawah sedikit 1.8 whatever dalam trendline kawasan bawah ini. So probably kita akan tengok expected Bitcoin boleh drop sampai di kawasan itu. Itu yang kita nampak, itu yang nampakkan dalam market data yang ada. So even kita ada di 98 bercakap kawasan 42 adalah good position untuk price itu break. Sebab apa? Kita ada satu lagi good trend line di bawah ini. So ingat terlalu trend line lagi, trend line yang ni, trend line wedge. So expected price boleh bertahan kawasan ni dan melakukan kenaikan balik. So even kita ada bull flag dan price target itu adalah disampai kawasan ni, tu price target tak semestinya hit 100%. So orang kata percentage yang tinggi boleh sampai, cuma bukanlah 100% price itu must be hit kat kawasan ni. So sebab apa kat sini kita ada juga strong support di trendline ini. So expected kalau bull flag ni berlaku pun, yes kita boleh break bawah. So break bawah maybe kita hanya sampai di kawasan ni. So bila sampai kawasan ni, price tu bounce balik di kawasan ni, apa akan berlaku untuk bull flag ni? Kita dah jadi fake out. So apa fake out? Dalam pattern, selalunya pattern apabila pattern buat tu pergerakan ikut buku, kemudian dia tak sampai price target, kemudian dia masuk balik dalam pattern, kita kata ini adalah fake out ataupun jerat pattern. So bila jerat pattern, apa yang berlaku, kita akan tak monitor dah yang ni, kemudian kita akan monitor yang mana yang dia trigger. So expected trigger, dia akan trigger pula yang pergerakan ni. Sekiranya dia bounce kawasan ni, expected kita monitor pula yang ini. Sekiranya price tu terus ke bawah, expected untuk trend line ni tak valid, kemudian kita akan monitor pula another bear flag, bull flag, iaitu pattern yang lebih besar. Yang tu monitor expected price tu boleh jatuh sampai ke bawah sampai 38. So cakap whatever sampai di good position buy, kita buy 42 dan 38. Good ambil peluang untuk buy. Sebab apa? Price tengah jatuh. So itu yang tu boleh katakan dalam market adalah apakah potensi yang akan berlaku. So terpulang kepada anda, data tu bagi, pergerakan chart pun dah tu bagi, dah terang kenapa boleh jatuh situ, kenapa price tak boleh jatuh situ, kenapa price boleh bounce daripada sini. So anda pilih, aku kata bukan semua pun kita boleh monitor. So kita hanya tunggu saja, letak saja jaring kat mana tempat kita buy. Contoh betul-betul di kawasan 42, whatever dalam kawasan trendline ni, kemudian juga whatever dalam kawasan trendline ini adalah good opportunity untuk kita letakkan position kita dalam market. So itu yang berlaku dalam market untuk Bitcoin itu nampak. So apakah menyebabkan Bitcoin jatuh hari ini? So apa yang tu tengok tadi tu search di tweet dan tu tengok di YouTube juga, mostly kebanyakan dia orang cakap disebabkan satu company di China, iaitu Avalon apa tahu syarikat ni, syarikat yang memegang aset ni perumahan, ataupun dia ni melabur dalam kos pembinaan rumah dekat di China tu price dia jatuh disebabkan jatuh. Kemudian apa yang menyebabkan kenapa syarikat jatuh menyebabkan aset dia Bitcoin? Sebab apa? Bila jatuh, company ni ada komoditi saham dia tu. Bila komoditi lah ada efek
world punya price. So apa pun orang kata ini, orang kata kejatuhan tu sepatutnya tak effect sangat Bitcoin, tapi macam biasalah dalam crypto, dalam market orang kata saham tu ni, bila dia akan effect secara keseluruhan. So ini orang kata MB hanyalah panic sell dalam market. Tapi apa pun bagi Zul, untuk fundamental boleh berlaku yang good fundamental ataupun FUD fundamental. So expected Zul maybe hanya FUD itu aja, walaupun dia jatuh tu tak sepatutnya jadi effect. Tapi bagi Zul more fokus kepada technical. Macam mana technical, orang kata psikologi market and price, bila berlaku ni expected price jatuh bawah, dah pun jatuh bawah. Sebab tu kan Zul more fokus kepada technical. Fundamental tu hanya baca yang mana untuk du tahu macam manakah fundamental tu untuk long term ataupun short term. Short term tu tak betul Zul nak kata news untuk long term. Contoh long term seperti El Salvador, lagi apa tu long term untuk di Cardano dah smart contract dah release, kemudian pergi SRP, contoh masalah QE dah nak selesai. So kita mau fikir kata news yang mau pada long term. So untuk short term apa tu kan Zul akan tengok di pada chart. So itu yang Zul nampakkan di Bitcoin. Apa yang akan berlaku, adakah price boleh jatuh bawah? Yes, boleh price boleh jatuh bawah, tapi soalannya sampai mana. Bagi Zul expected whatever sampai di kawasan 40 good position untuk ada take position, di kawasan 38 juga good position untuk take position. So macam cakap, kita ada lagi last atau good support untuk 60% retracement untuk pergerakannya ini. So apa yang kita boleh nampak, swing low, swing high, lower high, kemudian buat higher high. Tu itu yang kita nak kan. Tetapi secara market buat lower low, higher high, kemudian price buat lower low ataupun kata breakout saja bawah ni. Bila breakout kata 38 ataupun di 34 ni, kita expected price kembali bearish. So bearish tu expected price akan bermain ada last support di kawasan 28. Sehingga gagal bertahan di kawasan 8, kita akan tengok price more ke bawah. So macam whatever price, kita akan take opportunity untuk buy, untuk kita letakkan position kita dalam market. So itu yang tu nampakkan di dalam Bitcoin. So dalam Bitcoin ni, kalau anda nak kata nak tengok kat mana tu punya position tak buy, ialah mencakap di 42, ada area 42, kemudian area 38, 37.8 ni, kemudian sekiranya price jatuh lagi kat bawah, kat mana lagi area tu adalah di kawasan ni 28, kemudian manakah lagi area tu, kemudian next buy adalah Zul expected whatever price dalam kawasan box purple ini, atau 24 ke 14. So whatever price dalam box last support ni, apa yang Zul buat, Zul akan buy week. So buy week Zul beli 100, minggu depan Zul beli 100, minggu depan Zul buy 100. Zul akan accumulate more untuk whatever dalam ni, untuk prepare Zul punya portfolio untuk next bulan expected berlaku, terus melakukan ke atas. So itu yang worst case, ataupun kalau tengok another drop ke bawah, itulah Zul punya planning. So itu yang Zul planning sekiranya price tu terus melakukan kejatuhan. So kalau price naik ke atas, kat manakah position untuk naik ke atas? Mencakap kita ada potential bound di kawasan 42 boleh, 36 boleh. So betul price buat lower low, higher high, lower high, dah high. So ini kata semua happy, semua kembali profit. So bila profit, kita dah tak boleh kata buy more coin, kita hanya layan saja profit. Tapi sekiranya price tu jatuh, kita boleh enjoy asset, kita buy more asset. Tapi untuk value, yes kita berkurang. Macam anda perlu bersabar saja dalam investment ni. Fikirkan untuk long term. So itu yang di Bitcoin. Lalu kita pergi ke chart lain juga, sebab apa, banyak lagi chart. Contoh kita pergi Ethereum. So Ethereum, apakah berlaku di Ethereum, untuk apakah efek? So di Ethereum apa yang efek? Kita dah efek kata kejatuhan. Pertama kali Zul ada expected untuk split triangle, untuk continuous pattern. So bercakap walaupun ini continuous pattern bukanlah 100%, still lagi boleh jatuh bawah. So price dah jatuh bawah, yang penting price dah break resistance, kemudian kita ada last support kawasan di 3K. Sekiranya price ni gagal bertahan kawasan ni, kita expected Ethereum boleh jatuh swing low to swing high. Kita expected Ethereum boleh jatuh dalam kawasan box ini. So dalam 2.7k. So dulu dah cakap dah, expected 2.7k sekiranya jatuh, ini adalah good position untuk buy untuk Ethereum. So di Ethereum tu tak ada banyak target untuk buy. Zul hanya tunggu whatever price dalam kawasan 2.6 ini ataupun dan kawasan ni. So ini yang Zul tunggukan. So whatever price dalam kawasan box ni, Zul akan grab buy untuk Ethereum, dan net buy Zul whatever dalam box ini. So dalam box ni sama juga macam Bitcoin. Sekiranya price tu complete dalam ni lama, Zul expected Zul akan buy week, buy $100. Bisa bukan $100, mungkin RM100 ke RM200. Mostly buy ni 100,
buy 100 minggu depan, buy 100, buy whatever price dalam kawasan ni. Good kita accumulate punya kawasan tu, kita nak buy lah, buy dalam accumulate punya kawasan. So ini yang tu nampakkan di Ethereum. So kita pergi coin pula di BNB. So BNB kat manakah sekarang BNB punya chart? So BNB expected price itu kat manakah good position untuk buy? So BNB sekarang ni first trigger whatever price dalam. Kalau ikutkan ni kita akan tarik Fibonacci swing low to swing high, current high, kita expected price tu boleh sampai di kawasan ni. Tu disebabkan price kawasan ni tu kita boleh trigger siapa-siapa nak buy di Bitcoin, expected kalau price dalam area ni adalah good position untuk buy. Kemudian whatever price dalam kawasan box yang lebih besar di bawah ni. So kalau di BNB first trigger zone adalah ni kawasan 328 dan kawasan accumulate tu akan buy more di kawasan antara 280 ke 172. Tengok macam mana Binance punya diserang untuk di setiap segi, di setiap negara Binance diserang. Kenapa Binance diserang untuk di semua setiap negara? Apa? Bitcoin adalah nombor satu exchange di dunia dalam kripto. So BNB adalah kata, kalau kita tengok kat sini, kita pergi ke exchanger, di exchanger tak lupa tak button exchanger. Kita boleh tengok ni di exchanger untuk wishlist valuation mode. Kita akan tengok jap 100. So percentage exponent pager. So supposedly kat sini kita boleh tengok apa ni exchanger. So, bila kita tengok exchanger tu, kita tengoklah dapat tahu kat exchanger manakah kata yang sedang membuat kata yang paling top lah. So seperti kat ni dulu lupa kat tengok exchanger dekat mana. So nanti tu akan tunjukkan kalau tu ingat. Tu expected untuk BNB lah kata first exchanger dekat kata exchanger nombor 1 punya. Dia punya total market more besar daripada yang lain. So bila dia attack Binance, so orang kata bila attack Binance ibarat anda attack kata coin lah, kata attack dunia kripto. Sebab apa? Bila orang hilang percaya dalam Binance, so bila orang percaya hilang invest dalam Binance, so seperti apa yang berlaku, price akan drop. Sebab apa? Semua orang tarik keluar daripada BNB Binance. So anda keluar modal anda dalam Binance, so seperti apa yang akan effect. Kena anda bawa keluar dalam Binance kemudian invest ke exchange lain tak apa. Tapi kalau anda bawa keluar anda punya investment dalam Binance kemudian simpan dalam duit fiat, so apa yang berlaku, dia akan effect harga kripto. Sebab efek total market kripto itu sendiri. So di BNB apa yang nampak lah ini pergerakan ini. Pergerakan kita expected boleh sampai di kawasan ni. So mesti cakap BNB kata tak ada strength untuk melakukan atas. So BNB nya akan effect di kawasan Bitcoin. So whatever price dalam kawasan ni, whatever kan support, kalau anda nak leverage, aku kata nak accumulate more adalah good position. Tapi jangan buy all in, buy sedikit, kemudian buy sedikit, sampailah kita punya apa. Untuk long term BNB lah still lagi good position untuk buy. Sebab apa? Dia adalah exchanger nombor 1 di dalam dunia kripto. So ada Cardano. So ada dia punya the largest profit dalam untuk dia punya Cardano. So Cardano dah drop expected, dia dah pun break trendline ni. So ke manakah expected berlaku ke atas? So untuk Cardano kita still lagi boleh bertahan di kawasan major resistance sebelum ni. So major resistance ni now bertindak sebagai support. So bila sebagai support, expected price ni hanya bermain kawasan ni, tetapi sebenarnya Bitcoin drop ni bawah. So expected at least dia jatuh dalam 1.9. So kalau tak dapat jaya sampai 1.9 ni, kat manakah expected jatuh? So kita boleh buat expected untuk jatuh ini adalah swing low to swing high. Kita expected price tu boleh jatuh at least untuk kejatuhan ini. Kita tengok kalau Bitcoin tak drop lagi bawah. Kalau Bitcoin drop more bawah, kita akan expect more drop ke bawah. Untuk di okey, dia akan tunjuk terus kat manakah potensial Cardano sekiranya Bitcoin jatuh more drastic lah, kata more ke bawah. So dia akan pergi ni, dia akan tunjukkan kat manakah last support untuk Cardano. To swing low, to swing high, current high. Kita expect yang ni maknanya sudah draw maknanya. So last support untuk Cardano ialah di kawasan box ini. So whatever price jatuh dalam box ini, anda kata 1.17 sen adalah good position untuk anda buy untuk long term. So kalau even price jatuh kan ni, kata good position untuk anda, kata kalau all in pun boleh. All in berapa yang anda target. Macam tu dulu tu target 1000 coin. So kalau anda nak buy 1000 coin, ini adalah whatever price dalam kawasan box ni good position untuk anda buy untuk long term. So itu yang Cardano. So bagikan worst case terus. Tapi kalau expected untuk Cardano bolehkah jatuh? So kalau jatuh adalah good opportunity untuk kita buy. Tapi kalau price tu drop, expected boleh lagi drop untuk current. Kita akan tengok current support.
kata minor support, expected price tu boleh jatuh dalam area minor supportnya ini. So, tengok boleh jatuh kawasan dalam kawasan almost 1.8 ataupun 1.8 ke 1.5. So whatever dalam pas ni good position untuk anda masuk untuk tambah aset ataupun kata buy sedikit, buy dollar cost average. So good position berapa price boleh jatuh sini kemudian bound naik atas. Sama juga kita tengok apa yang berlaku dalam Bitcoin. So guys, itu yang tu nampakkan dalam market. So hopefully anda tak panik dalam market. Anda tahu kenapa yang berlaku. Sudah terangkan maybe dah hampir sebulan tu terangkan apa pergerakan potensial yang akan berlaku. Walaupun masa tu Bitcoin berada di 51 masa tu. Walaupun Bitcoin berada di kawasan ni, dua expected boleh lagi jatuh. Sebab apa? Kita masih lagi belum berlik major resistance. So whatever dalam resistance kita ada potensi price itu jatuh bawah. So price dah pun jatuh. Soalannya sekarang price jatuh sampai price jatuh akan sampai ke mana? So guys, jangan panik. More fikir long term. So gunakan ini sebagai satu opportunity bila price jatuh. So kepada yang dah lama investor mungkin ini kata sedikit mencacatkan rentak atau banyak profit. Tapi kepada siapa-siapa yang masih baru dalam kripto, anda tengok price ni jatuh, ini adalah good opportunity untuk anda untuk masuk dalam kripto, collect more asset. Dan cakap jangan pening-pening pilih aset. First kali beli dulu Bitcoin, kemudian anda pilihlah whatever top 10, top 20. Lepas tu kalau nak senang, anda pilih dia top 30. Whatever top 30 adalah good position untuk buy untuk long term. Tapi waktu Bitcoin adalah anda punya motif di dalam kripto. Whatever macam tu, whatever profit anda ambil dalam altcoin, anda simpan dalam Bitcoin. So kita takkan jual whatever dalam Bitcoin. Kita jual Bitcoin bila kita bila perlukan duit saja, ataupun nak buy rumah ke apa, masa tu baru kita keluarkan kita punya cairkan kita punya aset. So ada yang request tu tadi, ada yang request tu punya pattern. So malam ni tu tak sempat, pattern tu nak buat malam ni. Ada yang request sedikit ni. So mimpi nanti tu akan buat another video, maybe tu pagi besok ke. So apa pun tu akan try buat dekat di yang ikutkan ni. Ada One East, ESM, EFS. So nantilah mungkin tu akan buat. Untuk sekarang ni tak sempat apa tu, expected untuk releasekan video ni tu, tak nak panjang sangat. So nanti sebab apa dalam market ramai yang panik tu. Hopefully anda tengok ini dah anda layan review tu pagi tadi, anda tenang. So ini yang apa potensial berlaku. So apa yang berlaku, anda boleh kata jangan panik sell, gunakan ini opportunity untuk buy more asset. So guys, itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.